Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lidinih wa manna alaina binasrih wa makkanana min tatbiki syari'atih wal amali bisunnati nabiyyihi wassalatu wassalamu ala sayyidina khalqihi sayyidina Muhammadin anna nabiyyal mursalin rahmatan lil alamin wa qudwatan lil muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Allahumma hawwin alaina masaibad dunya wa raddina biqada'ika wa qadarika wa tawallana fid dunya wal akhirah fa innaka khairul mutawallin ya rabbal alamin. Fa amma ba'du. Yang berusaha pengurusi surau Jumaat Surau Al-Amin di Bandar Tun Husin On, timbalan pengurusi surau Tuan Haji Syukri, AJK Dakwah dan Tarbiyah Abang Amiruddin, dan ahli jawatan kuasa tadbir Surau Al-Amin yang lain, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Noja, dan tuan-tuan, puan-puan yang boleh menelusuri kuliah yang ditaja oleh Surau Jumaat Al-Amin Bandar Tun Husin On pada malam ini melalui YouTube dan melalui Maya secara langsung ataupun tak langsung. Semuanya Ustaz doakan hafizakumullah wa rahimakumullah. Moga-moga kita semua hafizakumullah dijaga oleh Allah, wa rahimakumullah kita semua dirahmati oleh Allah hendaknya. Alhamdulillah pada kesempatan bulan Februari ini kita boleh menyambung kuliah melalui Maya, melalui YouTube dan melalui Facebook ataupun seumpamanya. Tidak bersemuka di ruang lega surau, tetapi kita bersemuka dalam Maya ini dalam tempoh kurang lebih 30 hingga 40 minit. Kita sambung kitab kita Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Pada muka surat 135, iaitulah tanggungjawab suami yang keempat. Pada bulan-bulan yang lepas kita belajar iaitulah tanggungjawab suami yang pertama hendaklah memberi nafkah yang wajib kepada isteri dan anak-anak. Yang keduanya, suami hendaklah bermesyuarat, berbincang dengan isteri dalam hal urusan rumah tangga. Kemudian tanggungjawab yang ketiga telah kita kupas secara detail. Antara hak suami ialah hendaklah suami menutup mata tentang setengah-setengah keburukan dan kekurangan isterinya. Dan pada malam ini kita terus kepada pendetailan tanggungjawab yang keempat yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bahasa Arab, muka surat 126, kitab dalam bahasa Melayu 135. Izinkan Ustaz baca yang bahasa Arab ini dahulu, iaitulah wa min hazihil huquq, dan di antara hak-hak ini, hak suami terhadap isteri yang lain, yang keempat ialah mu'asyaratu zawju li zawjatihi bil ma'ruf wa mulatafatuha wal mazahu ma'aha. Wa min hazihil huquq, dan di antara hak-hak itu lagi ialah mu'asyaratu zawj. Mu'asyarah ini pergaulan. Az-zawj suami, li zawjatihi bagi isterinya. Suami hendaklah menggauli, melayani isterinya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Iaitulah suami menggauli isterinya dengan cara ma'ruf, artinya dengan cara yang baik. Wa mulatafatuha. Mulatafah ni daripada latif. Kita panggil nama Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Latif artinya lembut. Wa mulatafatuha, dan selalulah berlemah lembut dengan isteri. Wal mazahu ma'aha. Mazah ini selalu bergurau ataupun bercanda dengan isteri. Jadi secara mudahnya, tanggungjawab suami yang berikutnya ialah hendaklah suami menggauli isterinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dan selalulah berlemah lembut dengan isteri
dan biasakanlah bergurau dengan isteri. Ini di antara hak dari sudut perasaan, di samping dari sudut luaran, dari sudut dalaman. Dia panggil luaran kharijiyah, dalaman dakhiliyah. Jadi kita bagi makanan kepadanya supaya dia kenyang. Maidah dia ataupun perut dia masuk zat vitamin makanan. Perlulah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi tak cukup dengan keperluan luaran ini untuk body dia supaya sihat kan. Tapi ada jiwa, ada perasaan dan ada hati. Dan setiap pasangan itu antaranya perlu dilayan. Suami pun begitu, isteri pun begitu. Mengharapkan layanan yang baik sesama pasangan. Secara lemah lembut, bergurau dan bercanda. Berhibur. Just kidding. Untuk suami isteri. Tak ada masalah. Jangan strict sangat. Hidup sini, kalau strict sangat, serius sangat, tension. Kadang-kadang kena berlawak jenaka, bergurau dan seumpamanya. Cuba kita tengok apa nas ataupun dalilnya. Dalil nasnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya daripada ayat 19 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maksudnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka, yakni isteri-isteri itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, dan jika kamu membenci mereka, fa asa an takrahu syai'a, mungkin apa yang kamu benci itu nanti Allah akan menjadikan padanya wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ini di antara arahan ataupun order, perintah daripada Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah mereka suami menggauli mereka isteri itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. So tanggungjawab suami ialah patut menggauli isterinya dengan cara yang baik. Dia bukan robot. Isteri adalah pasangan, bukan kerusi, bukan meja, bukan benda, bukan bukit, bukan bukau, bukan gunung ganang, batu pejal, bukan kayu kayan. Dia manusia. Manusia itu ada naluri, ada jiwa, ada perasaan. Walaupun kita bagi segala-galanya kepadanya, tapi kalau jiwanya kosong, perasaannya tak happy, tak gembira, maka dia tak suka hidup, tak tenang hidup. Kalau dilayan seperti hamba abdi, kalau dilayan seperti bibik, dia nak dilayan dengan cara lemah lembut, dengan cara bergurau senda, dengan cara iaitulah baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan isteri dengan cara yang baik. Kerana kadang-kadang kalau kamu benci pada dia dalam satu-satu perkara, nanti Allah akan menjadikan kebaikan yang baik daripada apa yang kita benci. Sebagaimana ada kebaikan yang banyak padanya, hanya ada satu kebaikan, ataupun ada dua kebaikan, ada tiga kebaikan, tak banyak. Kejahatannya, keburukannya mungkin ada sampai 7. Dalam finger kita 10 ini, baik ada 3, mungkin ada 7 lagi buruk. Tapi ingatlah, keburukan yang kamu lakukan, yang pasangan lakukan, tidak akan boleh menyelesaikan masalah dan mendamaikan rumah tangga. Sebaliknya, apabila kita kenang kebaikan yang dibuat oleh pasangannya, maka kita akan rasa begitu bertuah dan berharganya dan bernilainya, bersyukur kerana mempunyai pasangan yang kita ingat kebaikannya. Kalau kita ingat kejahatannya, walaupun hanya 1, sedangkan 9 lagi kebaikan, maka rumah tangga tadi tidak akan damai, tidak akan tenang. Kerana apabila bergaduh, kita akan ungkit 1 kebaikannya dan kita telah melupakan 9, iaitulah kebaikannya. Kita ingat 1 kejahatan, keburukannya, dan kita lupa 9 lagi kebaikan yang telah dilakukan. So Allah kata,
kadang-kadang apabila kamu benci pada isteri kamu, mungkin apa yang kamu benci itu rupa-rupanya Allah menjadikan padanya kebaikan. Yang kita tak suka dianya, dia banyak bercakap, banyak bunyi. Kita kata dia beletih kan, tu paling tak suka. Banyak bunyi, banyak beletih. Kita tak tahu rupanya dia banyak berbunyi, banyak berletih tu, satu saat nanti baru kita tahu rupanya ada kebaikan kan. Dia bercakap 3-4 kali benda yang sama. Jangan lupa bang, bawa kunci. Jangan lupa bang, bawa kunci. Jangan lupa bang, bawa kunci kan. Kita bosan dengan jangan nak bawa kunci kan. Awak ni berapa kali cakap benda yang sama. Kita marah balik padanya. Sampai di tengah-tengah perjalanan, okey, dah sampai separuh jalan dah kan. Nak balik ke Muar Johor, duduk kat Kedah. Masya Allah, terlupa sungguh kuncinya. Kunci rumah tadi terlupa. Nak balik, patah balik kat kampung, jauh. Marah kitanya tadi rupanya kebaikan. Rupanya kebaikan. Memang kita lupa kunci walaupun isteri dah pesan 3-4 kali, kita marah balik kepadanya. Tetapi mungkin apa yang kamu benci itu nanti Allah menjadikan kebaikan pula yang banyak. Ini contoh isu sahaja kan. Itulah bang, saya dah cakap tadi. Nasib baik saya ada spare. Saya bawa yang simpanan satu dalam beg. Dia pun bawa, Allah baiknya awak, terima kasih. Kalau tak, saya kena patah balik dekat separuh hari dah kita berjalan. Kunci tinggal di rumah satu. Isteri telah pesan berkali-kali. Kita marah kepada isteri. Dan apabila isteri sebut, nasib baiklah saya ada bawa satu yang duplikat punya. Kita berkata, terima kasihlah. Tadi kita marah, kita anggap buruk, dia duk pesan banyak kali. Rupanya mungkin ada kebaikan. Begitulah sebaliknya. Hadirin sidang jemaah, bukan sekadar ayat, bahkan hadis. Dalam kitab kita ini, pengarang Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dia sebut iaitulah hadis daripada Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Hadis berbunyi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini cerita tentang menggauli isteri dengan cara yang baik, bergurau dengan isteri dan selalu berlemah lembut dengan isteri. Bukan sekadar ayat Quran suruh kita bergaulah dengan isteri dengan cara yang baik, bahkan Nabi membuat satu penegasan, iaitulah pengakuan. Nabi kata, khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li ahlihi, ialah orang yang paling baik kepada isteri. Ingat ya, benchmark orang yang baik ini, dia bukan baik pada bos semata-mata, baik pada jiran semata-mata, baik kepada kawan semata-mata. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu. Apa dia? Khairukum li ahlihi, ialah orang yang paling baik kepada isterinya. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada isterinya. Kalau kita belanja kawan sampai habis satu table 1,000 ringgit satu malam, kita bayar, iaitulah dinner untuk kawan-kawan. Tetapi isteri tak pernah pun kita ajak sejak kahwin dengan dia makan malam. Bahkan kalau pergi makan pun isteri bayar sendiri, suami bayar sendiri. Ada yang begitu kan? Dia baik dengan kawan, baik dengan teman-teman, baik dengan pekerja, baik dengan bos. Tapi dengan isteri dia tidak berbuat baik. Nabi kata itu bukan bos yang baik, bukan pekerja yang baik, bukan jiran yang baik. Bahkan kalau dia suami, bukan suami yang baik. Suami kan ada jiran, suami kan ada bos. Suami kan kalau dia bekerja, dia ada bos. Kalau dia jadi bos, ada pekerja. Jadi kita suami buat baik. Sebab kita bos, buat baik dengan anak buah. Sebab kita anak buah, buat baik dengan bos. Sebab kita ada jiran tetangga, kita memang cukup baik. Itu memang tidak dinafikan. Berbuat baik kepada insan, berbuat baik pada jiran. Tapi dia buat jahat kepada isterinya. Dipukulnya isteri, kan? Bukan sekadar dideranya, dia lepaskan geram dia, baran dia, sifat panas baran pada isteri. Nabi tak akur dia. Nabi tak akur sebagai seorang yang baik. Jadi, apa yang Nabi sebut orang yang baik ini ialah khairukum li ahlihi, ialah yang paling baik kepada isterinya. Wa ana khairukum li ahli. Lantas Nabi sambung hadis, wa ana, dan aku, Nabi kata,
saya khairukum adalah yang teramat baik li ahli kepada isteriku. Jadi sama sebagaimana yang diarahkan oleh Allah, berbuat baiklah kamu kepada isteri. Bahkan Nabi pun kata sebaik-baik manusia ialah manusia yang berbuat baik kepada isterinya, dan aku teramat baik kepada isteriku. Dalil daripada Quran dan hadis menunjukkan iaitulah hak suami hendaklah menggauli isterinya dengan baik sebagaimana Nabi sebut dan Nabi buat, sebagaimana Quran suruh kepada kita. Kita baca dulu di antara yang disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih lah. Apabila disebut Bukhari dan Muslim, hadis sahih muttafaqun alaih. Bahawa Nabi SAW pernah menurutkan Siti Aisyah bermain-main di halaman masjid. Baginda meletakkan telapak tangannya di pintu seraya membukakan sebelah tangannya, maka Siti Aisyah pun segera meletakkan wajahnya di bahu baginda. Maka di sinilah baginda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Nabi kata akmalu, sesempurna al-mu'minin, iman seorang mukmin. Orang mukmin ni banyak tapi tak sempurna iman, kan? Dia ada namanya mukmin, namanya muslim, namanya muhsin. Dalam agama itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Perkaitan di antara orang mukmin, orang yang beriman, antaranya dikaitkan dengan ahsanuhum khuluqa, iaitulah mukmin yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minin, sesempurna iman seorang mukmin. Seorang mukmin tu ada yang iman dia sempurna, ada yang sempurna, tak sempurna, separuh saja. Ada yang langsung tak sempurna. Nama dia memang mukmin. Setelah dia beriman pada Allah, pada Nabi, pada malaikat, pada kitab, pada hari kiamat, pada qada dan qadar, maka cukuplah, iaitulah dia bergelar seorang mukmin, iaitulah seorang yang beriman. Dia bukan kafir, tetapi dia tidak menjadi mukminan sahihan, mukmin yang betul-betul sahih kerana akhlaknya. Jadi orang yang hanya percaya kepada 6 rukun iman telah sempurnalah, iaitulah dia tak jadi kafir. Tapi tengah-tengah di antara kafir dan musliman itu ada namanya fasiqan, kan? Ada namanya munafiqan, ada namanya zaliman, ada kafiran dan ada satu musliman. Tengah-tengah musliman dan kafiran ini ada orang, dia memang bukan orang kafir, tapi dia fasiqan, orang fasik. Dia orang zaliman, orang zalim. Zalim apa dia? Wada'un syai' fi ghairi mawdahi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Kita mukmin kan? Kita orang beriman kan? Kita orang Islam. Tapi kita juga zalim. Sampai kita mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, engkau tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna, jadilah kami minal khasirin, orang yang rugi. Banyak kita buat, kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang sengaja. Kita meletakkan satu bukan pada tempatnya. Zalim kita. Sepatut kita bagi nafkah kepada isteri, adil. Tiba-tiba kita tak bagi makanan, minuman, rawatan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal. Kita orang beriman, kita orang Islam, tapi kita tak bagi hak kepada orang yang patut menerima hak. Sebenarnya kita zalim, fasik. Fasik kita mengekali dosa-dosa kecil. Fasik kita. Munafik, bercakap bohong pun munafik dah. Ya? Bercakap 3 patah bohong, lagi munafik. Kalau bercakap 3 patah, 2 patah betul, 1 patah bohong, kan? Sampai dia sebut siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama. Ada orang cakap benda lain, kan? Itu soal lain lah. Ada dia buat dalam apa ni lawak tu, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong
lama-lama jadi menteri. Itu pasal lah. Kaitan dengan menteri tak menteri. Tapi sebenarnya rima ataupun arutnya siakap senohong galamo ikan duri. Ini jenama ikan semua sekali. Bercakap bohong, lama-lama bukan jadi menteri, lama-lama jadi pencuri. Ya, bercakap bohong. Ada. Takkan kita sepanjang hidup 49 tahun tak berbohong. Jadi ada, walaupun orang beriman, orang Islam, tapi ada ciri munafik. Kan Nabi kata salah satu min alamatin nifaq, 3 alamat tanda orang munafik. Iza hadasa kazaba, wa iza tumina khana, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia bercakap, dia bohong. Apabila dia beri amanah, dia khianat amanah yang diberikan. Dan apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Jadi kita ni beriman, kita ni Muslim, mukmin, tapi ada ciri tadi. Jadi kita tak kafir, tetapi namanya munafiqan. Jadi tengah-tengah kafiran dengan musliman, ada namanya fasiqan, ada namanya zaliman, ada namanya munafiqan. Tapi orang yang betul-betul mukminan sahihan, mukmin yang betul-betul sahih dari sudut iman, dari sudut keimanan, Nabi kata akmalul mu'minina imanan, sesempurna iman orang mukmin ialah, Nabi buat apa jawapan? Neraca orang yang paling sempurna, apa timbang taranya? Nabi kata ahsanuhum khuluqa, iaitulah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik moralnya, wa altafuhum bi ahlihi, dan yang paling lembut kepada isterinya. So kita tengok Nabi menyebutkan di antaranya orang yang paling baik ialah orang yang akhlaknya baik. Nabi kata orang yang sempurna iman ini, orang yang iman dia sempurna, bukan sekadar nama Nurul Iman, bukan sekadar Muhammad Iman, tapi dia akhlaknya buruk. Tak boleh. Kerana apa dia? Kerana neraca akhlak buruk itu tanda lemahnya iman. Apa dia? Tanda lemahnya iman seseorang itu berkait rapat dengan akhlak yang buruk. Kalau tuan-tuan baca kitab Akhlaqul Muslim yang dikarang oleh Imam Ghazali, ada topik di antaranya dia kupas tentang akhlak yang buruk, tanda lemahnya iman. Tak ada dalam kitab kita ini, tapi boleh kita rujuk. Di antaranya boleh tengok, iaitulah surah At-Taubah ayat 119. Perkaitan di antara akhlak yang buruk, tanda lemahnya iman. So kalau kita ini berakhlak buruk, kata-kata kita tak jaga, mulut kita tak jaga, dia panggil mulut puaka, mulut longkang, mulut busuk, mulut murai, kita sakitkan hati orang. Sebenarnya walaupun kita pergi ke masjid berjemaah tak tinggal, puasa sunat hari Isnin dan Khamis, baca Quran, qiyamul lail, sebenarnya kita seorang yang lemah iman. Kenapa? Kan kita semayang, puasa, zakat, haji, kerana tanda akhlak yang buruk itu menunjukkan orang yang lemah iman. Jadi orang yang iman yang sempurna, Nabi kaitkan hadis tadi, Nabi kata akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna iman seorang mukmin, apa dia? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kaitan di antara orang yang buruk akhlak, dia tanda lemah iman. Orang yang baik akhlak, tanda sempurna iman. Apa ayatnya? Allah sebut surah At-Taubah ayat 19, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini biasanya kalau dimulakan ya ayyuhallazina amanu ni ciri-ciri ayat madani. Kalau dimulakan ya ayyuhan nas, ini ciri-ciri ayat Makki. Allah mulakan orang penduduk Madinah ini kerana orang Mekah pun tolak Islam. Nabi duduk 53 tahun kat sana. Okey, umur Nabi 53 tahun baru Nabi hijrahkan. 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun Nabi berdakwah, orang Mekah tolak Islam. Tapi Nabi pergi ke Yasrib 10 tahun. Asalnya 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Kan? 10 tahun sahaja Nabi duduk di Madinah, orang Madinah menerima Islam. Sampai ciri-ciri dalam
tanda-tanda ayat madani ialah ya ayyuhallazina amanu. Lembut ayatnya. Kalau Mekah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi untuk penduduk Madinah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita nak kaitkan hadis ayat ini, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Orang yang beriman, tadi Nabi kata, orang yang paling sempurna imannya, sesempurna iman seorang mukmin, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum li ahlihi, dan paling lembut dengan isterinya. Kita nak kaitkan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ciri orang-orang yang beriman ni apa dia? Nabi kata, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi ciri orang yang bertakwa, dia kena takut pada Allah. Apa makna takut? Apa makna takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu takrif takwa yang paling jamik dan manik. Apa dia? Imtithalul awamir, melakukan segala order, perintah dan suruhan Allah. Allah suruh kita antara tadi, Allah suruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wahai sang suami, hendaklah kamu menggauli isteri kamu dengan cara yang baik. Maka Allah suruh bergaulah dengan isteri dengan cara yang baik, dengan cara berlemah lembut, dengan cara bergurau senda. Itu suruhan Allah. Dan ciri orang yang bertakwa, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Suruh dan satu perintah. Apa makna suruhan Allah dan satu perintah Allah hendaklah kita ikut? Makna takwa imtisalul awamir, melakukan segala titah perintah, suruhan dan order daripada Allah. So Allah suruh kita menggauli isteri dengan cara yang baik, maka kita lakukan, maka itu ciri seorang suami yang sempurna imannya. Seorang mukmin yang sempurna iman, antaranya dia buat baik kepada isteri. Allah suruh bergaulah dengan isteri dengan cara yang baik. Nabi suruh, Nabi kata orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang mukmin yang baik akhlaknya dan berlemah lembut dengan isterinya. Maka kita ikut arahan Allah, arahan Nabi, itu ciri orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa yang kedua, wajtinabun nawahi, menjauhi segala larangan-larangannya. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, iaitulah apa yang Allah suruh, termasuk Allah suruh menggauli isteri dengan cara yang baik. Nabi suruh menggauli isteri dengan cara berlemah lembut, kita pun ikut. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah. Jadi kaitan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Kalau disambung ayat, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, orang mukmin yang sempurna imannya, seorang suami yang sempurna imannya, bertakwalah kamu kepada Allah. Ikutlah apa yang Allah suruh kepada kamu, termasuk Allah suruh menggauli isteri dengan cara yang baik. Wa kunu, dan jadilah kamu, hendaklah kamu berada ma'as sadiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Ini di antara ayat yang Allah suruh, dan Ustaz nak baca dalam kitab Akhlaqul Muslim ataupun Khuluqul Muslim, akhlak seorang Islam, nak dikaitkan dengan buku kita tentang hadis tadi. Nabi kata apa dia? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi. Sesempurna iman seorang mukmin ialah ahsanuhum khuluqa, seorang mukmin yang berakhlak baik, wa altafuhum li ahlihi, dan bersifat lembut kepada isterinya. Kita nak kaitkan ahsanuhum khuluqa, iaitulah akhlak yang baik. Tujuan Nabi diutuskan di antara banyak-banyak tujuan ialah untuk menyempurnakan akhlak, kan? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan Nabi diutuskan untuk memperkenalkan Allah, mengajar kita supaya kenal Allah. Tujuan Nabi diutuskan ialah untuk mengajar cara beribadat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Di antara tujuan Nabi diutuskan juga adalah untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana pengakuan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Sampai akhlak daripada buruk tak elok, iaitulah Umar sebagai contoh, pernah bunuh anak perempuan, pernah minum arak. Tiba-tiba apabila diajar agama oleh Nabi, diajar akhlak oleh Nabi, dia menjadi sebaik-baik makhluk, berubah 360 darjah daripada jahiliyah kepada Islamiyah. Sampai Nabi kata, kalaulah ada Nabi sesudah daripadaku, nascaya Umarlah orangnya. Yang watak Umar ini antagonis, watak jahat, sampai dia nak bunuh Nabi. Dia pernah bunuh anak perempuan, pernah minum arak, dia menentang Islam, tetapi akhlaknya berubah, iaitulah dengan begitu baik, sampai menjadi pengganti Nabi selepas Abu Bakar. Umarlah orangnya, sampai Nabi membuat pengakuan, kalaulah ada Nabi lagi sesudah daripadaku, nascaya Umarlah orangnya. Hebatnya Umar yang akhlaknya buruk zaman silam menjadi sebaik-baik insan selepas dia memeluk Islam. Nak menunjukkan bahawasanya akhlak ini merupakan neraca yang penting, sampai Nabi kaitkan, innal mu'mina, sesungguhnya seorang yang beriman, la yudrika bihusni khuluqihi darajatas saimil qaimi. Orang yang beriman dengan akhlak yang baik, bihusni khuluqihi, akan mencapai martabat kedudukan, darajatan, iaitulah martabat kedudukan as-saimi al-qaimi, orang yang tekun berpuasa, al-qaimi, orang yang bersembahyang pada waktu malam. Orang yang tekun berpuasa pada siang hari, orang yang bersembahyang pada malam hari, dia menyamai, iaitulah seorang mukmin yang husnu khuluqihi, iaitu yang baik akhlaknya. Memberi pengajaran di sini, hadirin dan juga hadirat sidang jemaah, akhlak yang baik bagi seseorang menyamai darjat orang yang qiyamul lail dan puasa sunat dan puasa fardu. Hebatnya akhlak ini. Tapi jangan pula jemaah sampai kita tak pernah puasa sunat Isnin Khamis, sampai kita tak pernah bangun malam. Kenapa? Cukuplah dengan sekadar saya ni berakhlak baik dah. Jangan begitu pula. Akhlak perlu baik, ibadat pun perlu dipertingkatkan, kan? Nabi kata, masuklah mana-mana pintu syurga kalau kamu nak masuk dengan melakukan 4 perkara. Salah satunya al-qaimu wan nasu yunamu. Orang yang bangun malam saat orang lain tidur malam, bangun qiyamul lail. Yang keduanya ifsya'us salam, sebarkan salam. Antaranya boleh masuk melalui pintu syurga. Yang ketiganya iaitulah it'amut ta'am, bagi makan kepada orang, belanja orang dengan penuh keikhlasan. Yang keempatnya sambung silaturahim. Ini maksud hadis. Lakukanlah 4 amalan ini, anda masuklah melalui mana-mana pintu syurga yang anda mahu. Apa amalan itu? Tebarkan salam, sebarkan salam, memberi salam. Lepas tu bangun malam, bangun qiyamul lail tu, jangan tidur je malam. Kemudian apa dia? Antara lain iaitulah sambung silaturahim, di samping it'amut ta'am, memberi makan kepada orang. Sampai Allah sebut di dalam surah Al-Insan tu kan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada antaranya anak yatim, tawanan perang dan juga orang miskin. Ini amalan yang mulia. Ustaz nak kaitkan salah satunya, iaitulah Nabi sebut, innal mu'mina, sesungguhnya seorang yang mukmin, la yudrika bi husni khuluqi darajati qaimil lail wa saimin nahar. Maksudnya sama walaupun matan sanadnya berbeza. Tadi hadis yang lain, yang ni hadis yang lain, iaitulah maksudnya sama. Tadi hadis
innal mu'mina la yudrika bihusni khuluqi darajatas saimil qaimi. Yang ni pula innal mu'mina, yang pertama kedua tu sama, la yudrika pun sama, tiga patah perkataan tu sama, bihusni khuluqi tak sama. Hadis tadi bihusni khuluqihi darajatis saimil qaimi. Hadis daripada rawahu Abu Daud ini bihusni khuluqi darajati, dengan akhlak yang baik, darajati akan mencapai darjat yang setaraf dengan apa dah? Qaimil lail, orang yang tekun sembahyang pada malam, wasaimin nahar, dan juga berpuasa pada siang hari. Ini pentingnya kita berakhlak baik ataupun jaga tingkah laku moral kita, kerana dia merupakan ibadat secara tak langsung. Kita dirikan malam, kita puasa siang hari, itu ibadat secara langsung. Ibadat puasa fardu, puasa sunnah. Sembahyang fardu, isyak, maghrib pada waktu malam, dan salat tahajud. Kan? Itu amalan. Secara tak langsungnya, amalan kita ni, tiap hari kita punya perangai, tiap minggu, tiap bulan, akhlak kita baik. Seolah-olahnya menyamai kita mendirikan malam dengan qiyamul lail dan puasa sunat pada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ataupun puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis, menyamai pahala husnul khuluqihi, iaitulah akhlak yang baik. Minum air dulu sikit, sakit tekak. Bismillah. Okey, 5 minit lagi kita habiskan sedikit. Ada banyak ayat dan juga hadis, tapi untuk menunjukkan di sana tentang akhlak ini, Nabi kata ahsanuhum khuluqa. Hadis macam mana tadi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna seorang mukmin ialah ahsanuhum khuluqa, ialah mukmin yang berakhlak baik. Sampai akhlak Nabi dari sudut kesederhanaan Nabi, ketinggian akhlak Nabi terkena di kalangan muslimin dan muslimat, sehingga baginda digelar sebagai ayah kepada mereka. Okey, Nabi bukan sekadar ayah kepada Abdullah, Qasim dan juga Ibrahim. Bahkan Nabi juga ayah kepada Bashar. Dia panggil Abul Bashar, iaitulah ayah kepada kita seluruh manusia ini. Aisyah menyatakan, tidak ada seorang yang akhlaknya lebih baik daripada akhlak Rasulullah, dan setiap orang yang memanggilnya, baginda akan menyahut labbaik, labbaik. Orang panggil Nabi, Nabi akan sambut labbaik. Pernah dengar labbaik kan? Seruanmu kami sambut, seruanmu kami sahut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita katakan sampai dimelodikan dalam bentuk nasyid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Kita bertalbiah kan? Nabi apabila dipanggil oleh seseorang, baginda akan menyahut labbaik, 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 seruanmu kami sahut. Itu kata Aisyah. Jabir bin Abdullah berkata, sejak aku memeluk Islam, Rasulullah tidak pernah menolak dari bertemu denganku, dan setiap kali baginda melihatku, baginda akan senyum. Sejak dia memeluk Islam, tak pernah sekalipun dia ditolak apabila dipanggil, dan tak pernah pun apabila bertemu Nabi tak senyum. Itu pengakuan daripada sahabat yang berjumpa dengan Nabi sejak dia peluk Islam. Jabir kata, tidak pernah walaupun sekali Nabi menolak daripada bertemu denganku. Kita baru gaji 6,000 dah mula tak nak bertemu kawan gaji 600. Sibuk-sibuk Syekh tak boleh jumpa. Kenapa? Baru gaji 6,000. Kalau gaji 60,000 tak tahulah. Tambah-tambah dah jadi orang besar, tak nak bertemu dah dengan kawan-kawan lama. Ini tak elok. Jabir menyatakan tak pernah Nabi menolak
daripada bertemu dengannya, dan tidak pernah sekalipun baginda melihat Nabi kecuali dalam keadaan tersenyum. Kita nak senyum pun susah kan? Dah kaya, dah senang, dah mewah, dah berada ini, nak senyum pun susah. Nabi senyum sampai Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyuman yang terserlah untuk kawan kamu adalah merupakan sedekah. Al-ibtisam was sedekah. Senyuman itu adalah sedekah. Rasulullah juga selalu ke undangan, dan baginda menerima undangan dari orang yang merdeka, dari orang yang hamba. Orang abdi pun Nabi terima, hurun hurriyatun pun Nabi terima. Orang merdeka, orang hamba saya Nabi terima. Nabi tak pilih bulu. Orang kaya pun Nabi terima undangan, orang miskin pun Nabi menerima undangan. Baginda akan menziarahi orang yang sakit yang tinggal di pinggir kota Madinah. Nabi ni musawah, Nabi layan. Sama saja kaya kah, miskin kah, orang hamba kah, orang merdeka kah, baginda akan ziarah dan baginda akan menerima undangan. Kita tengok undangan, kalau 5 star punya ada kambing golek, kita pergi lah. Kalau orang kampung hanya ada nasi lauk budu, tak payah pergilah. Kadang-kadang berlaku begitu kan. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa jika ada seseorang yang mendekati baginda untuk berbisik dengan baginda, maka baginda akan menundukkan kepalanya agar orang itu dapat mendekati baginda. Boleh imagine tak? Kita kadang-kadang menteri pun kena duduk 3-4 batu jarak jauh. Hang siapa? Aku siapa? Baru jadi exco dia tanya, hang siapa? Aku siapa? Bangga dengan exco dia tu kan. Ada orang berlagak takabur begitu kan. Nabi sampai dia mendekatkan kepalanya, tunduk kepala, supaya makcik tadi boleh sampaikan apa yang nak disampaikan. Itu Nabi ni lebih daripada PM tau. Nabi ni lebih daripada PM, Prime Minister, Perdana Menteri. Bukan timbalan menteri, menteri kanan ataupun menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bukan Datuk Seri, bukan Tan Sri, bukan Yusri. Nabi, Habibullah, Rasulullah. Nabi sifatnya sepatutnya apabila malaikat Jabal, malaikat bukit tawarkan kalaulah bukit Qubas untuk dijadikan sebagai emas, boleh. Kalaulah bukit Uhud tu Nabi minta supaya jadikan emas, boleh. Kayanya kalau Nabi nak kaya lah. Tetapi Nabi sifatnya humble, kesederhanaan Nabi, tawaduk Nabi, sampai Anas menyatakan kalau ada orang yang mendekati Nabi untuk berbisik dengan Nabi, dan baginda menundukkan kepalanya supaya orang tadi dapat mendekati dan boleh berbisik. Kalau makcik, ya makcik, ada apa makcik ah? Ada apa makcik ah? Makcik tu cakap, makcik tak ada beras, makcik. Nabi sifatnya begitu kan. Baginda orang yang pertama akan menghulurkan tangan dan menyambutnya. Jadi kalau nak bersalam, orang mula-mula bagi salam, menghulurkan musafah, Nabi. Kita orang hulur tangan lama, dekat seminit tak hulur lagi, tengok atas, tengok bawah, tengok atas. Sebab apa dia? Yang hulur tangan itu orang miskin. Yang Nabi, orang yang pertama akan menghulurkan tangan dan orang lain akan menyambutnya. Menunjukkan kesederhanaan Nabi. Baginda menghormati orang yang datang menghadapnya. Kadang-kadang baginda menghamparkan kain burdahnya sebagai alas tempat duduk dan memberikan bantal yang sedang didudukinya kepada tetamunya. Dia ambil bantal ni. Ustaz ada bantal ni, bagi pakcik lah duduk. Kita ni tuan dan juga puan, kalau bantal empuk kita, kerusi empuk kita, orang nak duduk, kita takkan bagi. Kalau boleh kita besarkan lagi supaya orang tak boleh duduk tempat selesa dalam komuter ke, dalam bas ke. Nabi sampai meletakkan ridak Nabi, burdah Nabi, mafla Nabi ataupun kain selendang Nabi, Nabi hamparkan untuk tetamu dia duduk. Bahkan Nabi ambil bantal tempat dia duduk bagi kepada tamu. Ini semuanya contoh, iaitulah kesederhanaan Nabi dalam bab akhlak Nabi. Dan sebagai penutupnya, iaitulah kita sebut pula wa altafuhum bi ahlihi, orang yang paling lembut kelakuannya, orang yang paling baik akhlaknya. Wa altafuhum bi ahli, muka surat 136 ini, sesempurna-sempurna orang mukmin ialah orang yang paling baik kelakuannya dan paling lembut, iaitulah terhadap isterinya. Cuba kita tengok huraian Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Abu Daud dan Nasai meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah berlumba lari dengan Siti Aisyah
dan pada suatu kali Aisyah telah mendahului baginda, tetapi pada kali yang lain baginda pula mendahului Aisyah, lalu baginda berkata, yang ini ganti yang dahulu. Ini contoh, ini tadi semuanya contoh akhlak Nabi, iaitulah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlak. Dan ni bawa contoh wa altafuhum bi ahlihi, dan orang yang paling lembut dengan isterinya. Lalu pengarang pun membawa iaitulah contoh ketika mana Nabi berlumba lari dengan Aisyah. Jadi Nabi sifatnya iaitulah lemah lembut, bercanda, bergurau dengan pasangan. Apabila Nabi berlumba lari dalam satu safar, Nabi buat lumba lari, konon-konon Nabi lari kencang, tetapi Nabi bagi ruang Aisyah menang, kan? Walhal kalau lari betul-betul Nabi akan menang. Dan dalam satu safar yang lain Nabi pun ajak Aisyah berlumba. Caca, jom kita lumba lari. Jom bang. Cah pun lumba lah. Cah pun lari-lari kuat betul-betul. Dan Nabi pun lari betul-betul. Nabi pula menang. Nabi kata, yang ini ganti yang dulu. Dulu kan you dah menang, sekarang I pula menang. Cah kalah, I menang. Nabi bergurau, bercanda dan melayan isteri dengan cara yang lembut. Itu contohnya sebagaimana hadis tadi, apabila Nabi melayan Aisyah ketika mana bermain di halaman masjid, lalu baginda meletakkan telapak tangan di pintu seraya membukakan sebelah tangan, maka Aisyah pun segera meletakkan wajahnya di bahu baginda, dan ketika itulah Nabi bersabda hadis tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi, kan? Boleh imagine duduk di tepi masjid, disandarkan ataupun diletakkan tangan kita, boleh imagine tangan kita bersandar satu di masjid, di tepi dinding masjid, okey. Kemudian satu lagi Nabi buka, Aisyah pun datang daripada belakang. Okey, boleh kita imagine boleh kita imagine isteri tadi kat belakang supaya auratnya tak nampak, maka berselindung di balik belakang suami, dan ketika suami bersandar tadi, isteri duduk di belakang, isteri pun meletakkan dagunya di atas bahu Nabi. Tengok aja manjanya. Boleh imagine so sweet. Maknanya manja gembira. Aisyah datang letak atas bahu Nabi, tengok ada orang nak duduk menari ataupun pertandingan pesta ada seumpamanya. Adanya menyatakan lain, iaitulah Nabi punya mesra dengan isteri sampai dipeluknya isteri rapat dekat dengan lambungnya ketika itu, dan Aisyah pun meletakkan pipinya di atas bahu Nabi. Boleh imagine duduk di tepi pantai Port Dickson, kemudian waktu malam, waktu hampir senja, tengok bulan, kemudian kita pun peluk isteri pun letaklah mukanya di atas dada kita, kemudian kita pun cium, I love you forever and ever. Gambarannya begitulah. Nabi peluk isterinya Aisyah, kemudian Aisyah meletakkan mukanya, dadanya di atas dada Nabi. Nabi kata, ta'awas min hazal qamar, awas, hati-hati daripada bahaya waktu malam. Ini semua contoh-contoh Nabi melayan isteri dengan lemah lembut, dengan bercanda, dengan bergurau, bahkan dengan cara yang baik sebagaimana ajaran Nabi. Dan insya-Allah penutupnya kita baca muka surat 136 ini, apa yang dinukilkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Izinkan ustaz baca, iaitulah yang bahasa Arab ini. Macam mana Umar menyatakan, antara yang terakhir Umar menyatakan, wa kana mimma yaqulu Umar radhiyallahu anhu wa huwal qawiyyush syadid, dan apa yang telah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, wa huwal qawiyyush syadid, sedangkan Umar orang yang kuat, orang yang tegas, al-jad fi hukmihi, yang tegas kepada hukumnya, wa adlihi, dan pada keadilannya. Jadi dia nak bagi tahu Umar yang sifat dia iaitulah sikap dia teguh, keras dan tidak berganjok. Kalau dia kata lah apabila dia meletakkan hukum dari sudut keadilan. Tapi Umar dalam bab lemah lembut pada isteri, Umar kata apa dia? Yang bagi lirrajuli an yakuna fi ahlihi kasabiyyi ay fil insi was suhulati wa idza kana fil qaumi kana rajulan. Yang bagi patut lirrajulu, bagi seorang suami, bagi seorang lelaki, an yakuna fi alihi, dia menjadi watak ketika bersama dengan isterinya, kasabiyi, seperti anak kecil.
manjalah. Dia suami yang gantang, yang hebat, yang algojo, yang pahala, yang misalnya bersilang macam dengan Minangkabau, macam tanduk kerbau tu, macam Sarjan A galak tu. Punyalah macho, sadar. Tetapi apabila bersama dengan isteri, kasabiyi, laksana seorang anak kecil yang manja. Ai fil insi wasuhulah, iaitulah dari sudut jinaknya dan dari sudut mudahnya. Iaitulah Umar kata dia watak bagaikan budak manja kan, manja dengan isteri, manja dengan suami. Fa iza kana fil qaumi kana rajulan, sebaliknya tetapi apabila dia berdepan dengan kaumnya, kana rajulan, hendaklah dia bersikap seperti lelaki sejati. Jangan lelaki buat-buatan, jangan jadi macam bapuk pula kan. Kalau kita berhadapan dengan lelaki, gayanya seperti lelaki, nampak kejantanannya, tegasnya. Tapi dengan isteri seperti anak-anak kecil kan, manja-manja. Balik kat rumah, kemudian peluk pinggang isteri kan. Kadang-kadang tutup mata dia daripada belakang kan, teka, siapa saya? Nakal abang ni. Bergurau-gurau, bercanda-canda kan. Semuanya ini Umar kata watak sebagai seorang suami dengan isteri kasabiyi, seperti anak kecil, manja-manja kan. Ciku cak jadi semuanya itu cukup untuk malam ini kita tengok. InsyaAllah pada bulan depan kita tengok tanggungjawab suami yang lain. Moga-moga sedikit perkongsian tanggungjawab suami terhadap isteri. Yang keempat kita bincang pada malam ini boleh memberi kesan dalam kehidupan kita dan kita amalkan. InsyaAllah bulan depan kita baca hadis yang berikutnya dan tanggungjawab yang berikutnya, muka surat 136. Kalau nak tahu, jumpa bulan depan. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang baik kelemahan saya, Ustaz Yusri Arifin. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada Timbalan Pengerusi Surau, Abang Haji Syukri dan juga Abang Amiruddin yang menguruskan iaitulah kuliah secara rakaman dan online serta YouTube ini. Moga-moga boleh manfaat. Okey, kita tutup majlis dan kuliah ini ditaja oleh Surau Al-Amin, Bandar Tun Husin On. Terima kasih kepada semua yang menonton. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih bang. Terima kasih semua. إلى اللقاء مع السلامة.